Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, doktor dan kawan-kawan? Saya harap semua sihat-sihat selalu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Rahimah binti Muhammad Ehsan. Umur saya tahun ini alhamdulillah sudah mencapai 30 tahun. Kawan-kawan semua, teringin tak nak dengar satu cerita daripada saya? Ceritanya tentang seseorang ni. Agak-agak kawan-kawan tahu tak siapa seseorang ni? Kawan-kawan, jika saya katakan beliau adalah seorang pahlawan, pasti kawan-kawan akan setuju. Dia adalah pahlawan untuk memperjuangkan makan dan minum, pahlawan perjuangan pakaian, kesihatan, pendidikan dan pahlawan agama. Pahlawan yang seorang itu tak tahu di mana mahu dicari jika dia sudah pergi. Memang dia akan luput di mata, namun dia tidak akan selama-lamanya luput di diingatan. Kawan-kawan, pahlawan saya itu sudah lama dia pergi, meninggalkan kenangan dan cerita. Enggan rasanya saya untuk terus membisu dari mengenangkan dia. Maka hari ini saya teringin untuk menghikayatkan kisahnya kepada semua supaya sentiasa segar diingatan. Sebenarnya bukan saya mahu berbangga-bangga, walaupun memang saya sudah pun berbangga dengannya, kerana dia ayahku, bukan kamu. Saya hanya mahu kongsikan mutiara-mutiara yang berjaya saya temukan selama saya hidup dengannya. Kerana kalau bukan kerana dia, barangkali saya tidak menjadi yang sekarang dan tidak akan mampu menaipkan hikayat ini untuk kamu semua. Kerana bagi saya, orang yang mampu berbangga dengan ayahnya adalah orang yang tahu mana letaknya diri dan tahu menghargai orang yang sangat berjasa kepada dirinya. Saya ada satu soalan. Di dalam dunia ni, mengapa Tuhan menjadikan miskin dan menjadikan kaya? Mengapa kita dilahirkan dalam keluarga yang susah? Ayahku, boleh saya katakan, bukan seorang yang miskin. Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak miskin. Keluarga saya cumalah keluarga yang hidup apa adanya. Cukup, kami cukup. Syukur semuanya yang dimiliki walaupun tidak kaya dan tidak berada. Sebenarnya, miskin yang sebenar bukan miskin harta, tetapi miskin jiwa. Kerana ayahku orang yang bukan serba ada. Kadangkala orang memandang dengan tidak seluruh pandangan, tapi memandang dengan sebahagian pandangan yang tidak mendingkan dan bukan pandangan hormat. Bagi saya, hak orang miskin sebenarnya selalu ada pada orang kaya. Tetapi yang kaya harta selalu paling takut hidup, kerana selalu berkira-kira untung rugi duit sehingga takut untuk bersedekah kerana takut jatuh miskin. Takut jatuh miskin bererti takut hidup. Kawan-kawan, memiliki anak yang ramai dan hidup serba tidak ada
sering menyusahkan perasaan orang. Kerana orang berfikir, sudah tahu miskin, mengapa beranak ramai? Aduh, bukan rezeki itu Allah yang beri? Bukan dari tangan orang kaya? Memang, sungguh rendah sekali menjadi orang yang tidak ada harta. Hidup cukup-cukup makan sahaja. Orang memandang atas dan bawah, seolah-olah menyelidiki bahawa memang kita tidak punya apa-apa. Ayahku, dia berkata, hartaku adalah anak-anakku, kami semua. Begitulah beliau selalu berkata. Ayah tidak mampu memberi kaya, belajarlah tinggi-tinggi. Nanti carilah hartamu sendiri dengan kejayaan yang telah dicapai. Cukuplah ayah memberi contoh dan semangat tentang pentingnya ilmu, supaya nanti anakku, engkau tidak sesat jalan dan engkau tidak meminta-minta. Biar susah ketika perjalanan menanam benih belajar, nanti hasilnya akan dituai kemudian. Percaya bahawa langit tak selalu mendung, pasti ada matahari yang menerangi. Ayahku, terima kasih menjadi ayahku. Terima kasih menjadi contoh teladan. Walaupun kini hidup sudah semakin senang, namun kita tidak lupa masa susah dahulu. Pengalaman itu menjelmakan empati dan menyuburkan perasaan belas kasihan bahawa kita dahulu pun orang yang tidak berada. Pahlawan saya itu, selain dia menjadi pahlawan, dia juga adalah guru di rumah. Ayah memang seorang guru. Dia mempunyai ramai anak murid, walaupun dia tidak pernah mempunyai kelulusan dari mana-mana institut pengajian tinggi. Bagaimanakah dia boleh mengajar sedangkan tidak ada kelulusan tinggi? Mungkin kita selalu menyempitkan fikiran kita dengan pemahaman bahawa orang yang tidak masuk universiti tidak tinggi taraf pendidikannya. Seperti ayahku, dia hanya berkelulusan sekolah pondok. Sekolah pondok memang sepenuhnya adalah pelajaran berkenaan ilmu akhirat sahaja. Orang kata belajar di tempat yang tidak mengeluarkan sijil rasanya tidak boleh menjamin masa depan kerjaya, kerana lepasan pondok tidaklah layak untuk memohon jawatan kerajaan. Tak begitu kawan-kawan? Ayah suka menjadikan rumah sebagai sekolah. Belajar di sekolah saja tidak cukup. Dia juga mahu menjadi guru kami. Dari kecil harus mengaji dan belajar fardu ain. Aku ingat lagi, malam mengaji dengan emak, siang harus mengaji lagi dengan ayah. Aku pernah cemburu melihat sepupuku mengaji dengan orang lain. Hai, naifnya anak kecil yang merasa tidak seronok belajar dengan ibu sendiri. Alangkah seronoknya jika dapat mengaji dengan Ustazah Aminah. Pagi-pagi sebelum ke sekolah, harus mengaji pula dengan ayah. Sedirit kami mengaji. Ayah hanya mendengar kami mengaji sambil dia duduk di atas kerusi membuat kerja sendiri. Kalau bacaan kami salah, dia betulkan tanpa melihat helaian Al-Quran. Dan peliknya, tegurannya semua itu betul. Aku takjub dan hairan. Hebatnya ayah. Tak tengok Al-Quran pun boleh betulkan kesalahan bacaan kami. Wah, hebatnya. Aku nak jadi macam itulah. Padahal untuk jadi seperti itu haruslah selalu dekat dengan Al-Quran. Melazimi bacaan Al-Quran akan menjadikan kita biasa dengan ayat-ayatnya
dan kenal salah benarnya. Sehabis mengaji, kami harus pula mengikuti kelas fardu ain tentang iman, Islam, ihsan, tentang rukun solat, wuduk dan sebagainya. Entah kenapa, aku selalu kecek perut jika disoal oleh ayah. Ayah memang garang. Dia paling marah kalau kita tak ingat apa yang telah diajarnya. Apa yang aku hairan dahulu, mengapa setiap yang diajarkan harus dihafal semuanya? Kalau tak hafal memang mencari nahas. Yang paling aku ingat sekali ialah definisi najis mukhaffafah, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang berumur 2 tahun yang hanya menyusu ibunya berumur kurang dari 2 tahun, kawan-kawan, iaitu najis yang paling ringan. Aduh, banyak pula kenangan yang terimbau tentang air mutlak, air mustakmal. Jika aku ingat keterangan ayahku tentang air mutlak, pasti aku teringat akan kolah mandi di rumah, teringat baldi. Melekat kenangan tu sampai sekarang. Yang paling aku tak suka ialah belajar nahu sorof. Otakku ni terasa seperti lembab untuk memahami rumitnya ilmu itu. Malah disuruhnya menghafal setiap perkataan Arabnya. Apa gunanya ilmu nahu ni? Aku lihat dalam kehidupan seharian tak pernah pula aku guna. Aduh, sempit sungguh fikiran saya ketika itu. Seperti itulah ketika saya mempelajari matematik tambahan tentang tajuk pembezaan yang susah tu. Padahal setiap ilmu itu memang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita sedar atau tidak sahaja. Tahu atau tidak tahu sahaja belajar dahulu. Urusan faham atau tidak, itu merupakan satu proses yang panjang dan berterusan. Aku hairan, di rumah juga mahu dijadikan sekolah oleh ayahku. Sungguh rajin sekali. Tidakkah ayah merasa letih bekerja kat luar? Sungguh, anak adalah pelaburan saham untuk akhirat. Ayahku, telah engkau tuaikah ayahku hasilmu ini? Sementara engkau sudah di alam barzah ataupun tunggu nanti di akhirat. Allah, engkau lah yang lebih tahu. Aku harus menjaga diri sentiasa untuk membuktikan kasihku kepadamu, ayah. Kawan, inilah wajah ayahku. Handsome tak, kawan-kawan? Kawan-kawan, doakan ya ayah saya, semoga dia sentiasa bahagia di alam sana. InsyaAllah saya cuba menjadi anak yang baik, yang dapat memberi manfaat kepada ibu dan bapanya jika mereka sudah tidak ada. Kawan-kawan, setakat ini sahajalah kisah yang saya mahu ceritakan. Maaf ya jika ada yang terkasar bahasa dan cerita yang tidak menyeronokkan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.